Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Malaysia terima notis tata tindak daripada Amerika Syarikat susulan pendirian tidak label Hamas sebagai kumpulan militan. Perinciannya bersama Syamimi Saripan di Parlimen. Mimi. Baik, Kementerian Luar menerima dua notis tata tindak daripada Kedutaan Besar Amerika Syarikat di Malaysia susulan pendirian Malaysia yang tidak melabel Hamas sebagai pengganas. Perdana Menteri mendedahkan kedua-dua notis itu diterima masing-masing pada 13 Oktober lalu dan semalam. Yang dilakukan oleh badan-badan termasuk Hamas adalah membantah penjajahan dan keganasan Israel ke atas Palestin, khususnya Gaza. Sekarang saya kemukakan masalah. Beliau turut mendedahkan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat telah dipanggil oleh Jabatan Negara berkenaan kerana pendirian negara berhubung konflik Israel-Palestin. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia tidak akan mengambil sikap berkecuali dalam perkara berkaitan kezaliman. Penentangan terhadap perbuatan itu akan diteruskan. Malah Malaysia juga akan tetap memperjuang keadilan dan hak kemanusiaan. Jadi saya ingin menggesa rakan-rakan kerana ada juga suara-suara yang menganggap kita agak pertama terlalu keras, keduanya bertentangan dengan sikap berkecuali Malaysia. Ya, Malaysia mendukung prinsip berkecuali, tapi tidak berkecuali dalam soal kezaliman. Tidak berkecuali bila ribuan anak-anak dibunuh dan dibom. Tidak berkecuali dalam soal keadilan kemanusiaan. Terbaru, Perdana Menteri berkata beliau telah meminta Kementerian Luar berhubung dengan kerajaan Turki dan Arab Saudi bagi membincangkan keperluan mengadakan sidang tergempar ketua-ketua negara Islam bagi membincangkan konflik Israel-Palestin. Datuk Seri Anwar juga berpandangan negara-negara yang tegas menentang keganasan Israel termasuk Rusia, China, Ireland dan Brazil wajar dilibatkan dalam sidang berkenaan. Saudara, Dewan turut dimaklumkan mengenai usaha memperkukuh ringgit. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan tidak berhasrat untuk menaikkan kadar dasar semalaman OPR bagi tujuan itu. Keputusan dibuat mengambil kira penurunan kadar inflasi dan pengangguran selain peningkatan pelaburan negara. Jadi sekarang ini tidak ada keperluan itu dan maknanya kesan kepada ringgit. Walaupun ringgit itu tidak sepenuhnya menurun, dia naik sedikit semalam, hari ini belum tahu. Jadi dan kesan daripada tindakan Fed Amerika. Sebab itu saya kata penyelesaian jangka pertengahan dan panjang adalah de-dollarization, mengurangkan ketergantungan kepada dolar. Jelas beliau lagi, langkah meningkatkan OPR hanya akan membebankan peniaga kecil. Terdahulu, Perdana Menteri selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 mempersembah ucapan tahniah kepada Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar atas pemilihan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari tahun depan. Ucapan tahniah turut dipersembah kepada Sultan Perak Sultan Nazrin Shah atas pemilihan baginda sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh sama. Saya yakin insya-Allah kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan yang bertambah dari pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan, saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan Duli Maha Mulia Tuanku kelak, Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan. Daulat Tuanku sembah takzim daripada saya dan seluruh ahli Dewan yang mulia ini.
Sultan Ibrahim akan menggantikan Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan pada 30 Januari 2024. Dewan berhenti rehat hingga 2.30 petang dan akan meneruskan agenda penggulungan rang Undang-Undang Perbekalan 2024. Hari ini 7 kementerian dijadual membuat penggulungan dan untuk itu terus bersama kami untuk mengikuti perkembangannya. Sekian laporan dari Dewan Rakyat dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Mimi.